Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athhar wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat kita bertemu semula dalam pengajian kita pada malam ni. Minggu lepas kita jadi saya cuba 2 jam. Tekak tengah sakit. Tengah perit tu. Ada video yang kita terlepas. Jadi saya nak ulang balik sikit Kita dah bincang berkenaan dengan tahlul awal, tahlul akhir, nafar awal, nafar akhir. Tapi ada bahagian hikmah tahlul tu saya belum bincangkan, tapi saya nak patah balik ke belakang sikit Ini kita dah bincang. Okey. Ini yang saya nak tunjukkan awak. Ini yang putih-putih ni semua awak lihat, ni kemah. Kemah Khalis Sapi. Ini kemah yang memang senantiasa ada lah. Dia tak ini kerana apa? Ini kemah dibikin khas. Dia tak makan api dia. Okey. Tapi still kat bawah-bawah jambatan ni awak tengok, ni mesti ramai orang. Mesti banyak bawah jambatan di mana-mana semua orang ada. Itu mungkin yang datang ikut persendirian, maka tak ada kemah. Ini kalau kita ikut muasasah, kita ikut package, berdapat kemah. Okey. Dan ini juga kita lihat kemah-kemah. Ini orang keluar dari terowong, masuk terowong ni, keluar Masjidil Haram. Kalau masuk terowong ni, nanti kalau jalan terus keluar Masjidil Haram. Okey. Dan kita lihat lautan manusia. Sekarang kita nak pergi melontar. Ada 3 tingkat, 4 tingkat dah siap. Dia nak buat sampai 5 tingkat. Jadi kadang-kadang kita jalan naik atas, 6 tingkat, 4, 6 tingkat. Jadi di mana kita dibawa, situ kita akan melontar. Okey? Melontar dia daripada bawah sampai ke atas. Dia ada 5 tingkatan. So kita akan jalan lah. Bayangkan macam nak jalan di padang mahsyar. Atau macam dia di atas sirat. Ramainya orang. Semua dengan satu tujuan, nak pergi melontar. Okey? Ini, yang gambar yang ini jamrah yang awal, yang asal. Sebelum ni lain. Ini yang sebelum yang sekarang. Jamrah dia macam gini. Ramai-ramai datang, melontar. Sinilah jalan masuk, sini juga jalan keluar. Nak masuk pun susah, nak keluar pun susah. Ini belum ramai orang. Ini jamrah yang nombor 2. Dia ada atas dan bawah saja. Ada orang lontar dari atas, masuk ke dalam lubang, turun sampai ke bawah. Tempat nak kola dia kat bawah. Dan ini Jamratul Aqabah. Dulu yang kat belakang ni tembok. Jadi boleh lontar hanya dari depan.
Kemudian tembok dipecahkan. So kita boleh lontar sebarang tempat. Ini jamrah yang baru. Sama tempat dia, location dia tetap sama. Tapi jamrah yang kecil tu dipecahkan dan dibuat besar. Location dia tetap sama. Tempat dia sama. Cuma diperbesarkan untuk dipermudahkan. Dan perjalanan kita nanti, kalau kita pergi ialah one way. Kalau buat masuk satu jalan, keluar satu jalan. Tak boleh patah balik. Okay? Kita tengok video melontar. Okay? Ini bukan batu ni yang kita nak lontar. Ini tanda tempat lontar. Yang kola dia di bawah. So, awak kena lontar masuk dalam kola. Bukan kena tiang. Ini sebagai tanda. Awak mungkin tak tahu bahawa banyak orang. Terlampau ramai orang. Kat mana nak lontar? Oh, itu tiang dia. Itu tempat dia. Okay. Dia ada. Yang first awak akan jumpa Jamratul Ula. Dan baru jumpa tengah Wusta. Dan yang akhir awak akan jumpa Aqabah. Okay. Dari arah kita datang, kita jumpa yang pertama dulu. So, ini kalau awak tengok. Ini dulu yang saya tunjuk tadi gambar. Okay. Sekarang dia dah buat macam gini. Okay. Dan ini boleh lontar depan belakang. Depan belakang boleh lontar. Macam kapal. Nampak tak? Ini dari atas. Kalau nak tahu, ini tadi tiang tu kan? Batu tu kan? Ni bawah lubang dia macam banyak. Jadi kita kena lontar, kita punya lontaran kena masuk dalam kola ni. Dan orang sini lontar masuk dalam kola ni. Awak boleh lontar sebarang side, tak ada masalah. Tempat dia sama. Jadi dia buat macam bentuk kapal, tapi awak tak nampak macam bentuk kapal. Kalau diri spesial awak tak nampak. Kalau diri spesial tak nampak. Kalau ambil gambar begini awak nampak macam bentuk kapal kan? Jadi kita kena lontar, masukkan dalam lubang-lubang yang ada ni. Tak boleh kena tiang. Kalau luar macam gini. Nampak tak? Kalau kita tengok macam gini. Nampak tak? Beza Luar dia begini. Jadi kita semua kena lontar pergi ke sana. Nampak ni semua lega-lega nampak? Boleh pergi perlahan pergi. Kalau orang terlalu ramai, awak jangan lontar dulu. Nanti kalang kabut. Apa nak rush? Kita tak ada apa-apa kerja kan? Tak payah rush. Saya dah bilang, bila awak nak pergi melontar, pastikan awak pakai awak punya badge semua lah. Okay? Tak pakai kalung pun, awak mesti semat kat dalam kocik-kocik awak. Okay? Ada orang tak suka pakai kalung. Kalau saya tak suka pakai kalung macam itu. Macam budak sekolah, macam saya. Budak primary 1. Okay, nak pakai name tag. So, saya kalau pergi, saya tak pernah pakai. Tapi saya akan pinkan kat dalam kocik saya. Pasal baju saya ada 2 kocik. So, saya akan pinkan kat kocik. So, apa-apa jadi, barang tu ada kat badan kita. Okay? Tapi kita kalau awak bimbang, awak takut hilang dan sebagainya, pakai telekung atau apa-apa tanda yang Syekh kasih. Masa ini yang perlu. Masa awak kat Mekah, kat Madinah nak pergi masjid, balik masjid tak pakai pun tak apa. Faham tak? Tapi yang penting yang 5 hari ni ajalah. Pasal awak sesak kat situ, takut kita nanti tak nampak mana kumpulan kita, awak tak tahu nak balik. Orang tahu balik, no problem. Dia tak tahu nak balik, boleh nampak. Atau pegawai cari awak tak ada, dia nampak. Itu orang kita, dia nampak, dia panggil. Yang 5 hari ni important. Yang lain pada itu orang pakai-pakai. Padahal pada saya tak mustahak daripada 5 hari itu. Sebab awak akan pergi hotel ke masjid, takut tak tahu jalan. Kan? Okay, so kalau ada ramai orang tunggu, dah lega sikit, baru kita masuk lontar. Jadi kita tak lontar kalang kabut tau. Sebab kita tak ada perlu bimbang orang dari sana datang. Dia cuma one way je. Okay. Dengar tak takbir raya? Pasal ni hari tasyrik. Bila masuk aja hari raya kita dah takbir raya. So kita jangan lupa kita takbir raya mula pada hari Arafah.
Kalau kita kat Singapura, kat sana still kita akan boleh takbir hari raya pada malam hari Arafah. Tapi kalau dah malam hari raya memang sepatutnya lah. Hari Arafah sibuk sangat terlupa atau sebagainya, dah malam hari raya, pagi hari raya, hari tasyrik, jangan lupa takbir raya. Setiap kali kita lakukan solat, kita iringi dengan takbir hari raya selama 5 hari. Dan sebab takbir hari raya Idul Adha ialah takbir muqayyad. Takbir yang dikaitkan dengan solat. Ada solat, takbir, solat, takbir, solat, takbir. Tak kira solat apa. Tapi kalau takbir Hari Raya Aidil Fitri, takbir mursal. Mana dia berterusan sebab dia tak ada kaitan dengan solat. Sebab dia cuma sekejap saja. So kita boleh terus takbir non-stop. Faham tak? Kalau yang Hari Raya Haji, kita berkaitan dengan solat. Tempat ni tempat batu. Nanti dia adalah dia punya cara-cara dia tempat dia keluar batu. Ni kita tengok orang-orang yang melontar yang ramai. Ini tempat batu yang kita nak lontarkan. Okey. Jadi ni kita tengok jamrah. Jamrah apa ni? Ini hari raya. Hari raya 10 Zulhijjah. So jamrah apa ni? Jamratul Kubra. Dulu namanya Aqabah. Okey. Jamratul Kubra. Ini lontaran pertama yang akan dibuat. Yakni pada 10 Zulhijjah, hari nahar atau kita bilang Aidil Adha. Okey, raya haji tu. Okey. So bila saya dah bilang, mungkin awak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah dan mungkin sebelum subuh dah dibawa ke sini. Lontar boleh, tahlul nanti dulu. Okey. Tapi kadang-kadang kita sampai lambat. So dibawa pagi raya. Pukul 9 pagi, 8 pagi, 10 pagi tak kisah. Ada orang lagi lambat, dia datang lepas Zuhur. Ada orang datang lepas Asar. Ada orang dah masuk malam 11. Bila pun untuk lontaran hari 11, 12, 13 tak boleh dilakukan sampai lontaran hari nahar dibuat dulu. So, mesti selalu start dengan lontaran 7 biji batu untuk hari nahar Raya Haji di Jamratul Kubra. Okey. Lepas tu baru kita ikuti dengan hari-hari yang lain. Kalau kita boleh setiap hari tu lebih baik. Kalau orang tu sakit atau ada masalah, dia sakit sangat, dia tak dapat buat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari yang terakhir saja dia boleh buat, dia kena buat ini dulu. Hari 10 settle. Dan buat hari 11. 11, 7, 7, 7 settle. Baru boleh buat yang 12. 12 pun buat 7, 7, 7 settle. Baru boleh buat hari yang 13. Okey, jangan lupa tu. So dia punya diterangkan di sini harinya ialah hari Nahar melontar Jamratul Kubra. Berapa biji batu? 7 biji batu. Ini yang pasti mesti masuk. Bermakna kalau awak lontar, ada orang lontar sampai 8. Kenapa? Mungkin ada satu tu dia ragu tak masuk. So jadi 8. Ada orang lontar 9. Kenapa? Mungkin ada 2 kali lontaran dia tak yakin. So dia bila tak yakin kena yakinkan lontar pertama yakin masuk. Baru kira 1. Bila tak yakin masuk, 10 kali lontar pun tak yakin masuk, tak masuk tak kira. Mesti lontar dengan yakin dah masuk. Bila sudah masuk, okey, baru kira 1. Sebab itu saya bilang, awak tak usah kalangkan pun. Nanti awak akan tengok pegawai-pegawai apa kecoh, cepat. Padahal tak perlu cepat-cepat. Apa yang kita nak kejar? Kalau ada big group nak datang, biar pada saya lah. Biar big group tu buat lontar dulu. Kita tunggu. Okay? Kalau awak rasa awak punya pegawai ni semua nak suruh cepat aja, awak sendiri faham awak punya group 4 orang, 5 orang, kita tunggu. Pada saya akan buat demikian. Sebab kita datang all the way nak buat ibadat. Yang nak cepat-cepat tahu pasal? Kalau tengok cerita Hindustan tak cepat-cepat, 2 jam dia boleh tengok. Cerita Melayu pun 2 jam, cerita orang putih pun 2 jam. Dia bila nak buat ibadat cepat. Relax. Biar dia cakap-cakap pun kita diam. Mari cepatlah. Dan sabarlah. Orang ramai, saya tak nak orang lontar pasal orang ramai. Biar orang dah lega sikit, awak sih boleh dari jauh kata kita nak melontar kat sana. Awak diri kat sini, awak boleh nampak. Kan? Orang dah lega, kita masuk. Dia boleh jalan pelan-pelan sampai dah dekat. Jangan terlampau dekat. Dekat, agaknya awak boleh lontar masuk kan senang. Daripada awak jauh-jauh aim, alamak tak masuk. Buang lagi, alamak tak masuk. Biar dekat sikit, jangan terlampau dekat. Tapi dia masuk.
waktu afdal, waktu duha 10 Zulhijjah. Ini yang hari pertama punya lontaran, waktu duha. Awak kira macam mana? Kalau awak kira orang kat Mekah dah sembahyang hari raya. Okey? Dah sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya dia tak lepas subuh. Dia mesti lepas waktu haram habis. Waktu haram tak ada kat Mekah, tapi mereka akan tunggu. Barangkali pukul 7. Pukul 7 kan tu waktu haram. Ini time Mekah. Mekah tak sama macam Singapura. Okey? Kau tengok keadaan lah. So nanti dia akan hari raya sembahyang kadang-kadang pukul 7, kadang 7 lebih. Habis solat hari raya, maknanya tu dah waktu isyraq. Okey, dah waktu isyraq. Mana matahari dah terbit. Bila hari raya kita agak dah habis solat dengan khutbah semua, kemudian kita bayangkan agak-agak kambing pertama disembelih. Biasa kambing pertama disembelih dah masuk waktu duha. Jadi mereka akan sembelih. So kita bayangkan kambing pertama tu kambing aku. Kambing kita. Okey. Jadi kita kambing pertama tombang saja, itu dah masuk waktu afdal untuk bertahlul. Kalau awak bertahlul sebelum subuh, sah. Awak bertahlul selepas subuh, sah. Awak bertahlul orang tengah sembahyang raya, awak tak sembahyang terus nak tahlul, dah lontar nak tahlul, sah. Tapi nak pahala afdal ialah awak melontar pukul berapa tak soal, tapi awak bertahlul ialah selepas orang sembelih kambing pertama. Dan waktu yang afdal untuk lontar hari nahar ini ialah waktu duha. Sebab sehabis saja kita lontar, kita sudah boleh tahlul straight away. Lontar di waktu duha kan? Waktu duha tu bila nak kira waktu duha? Kita kira waktu duha ni selalu saya dah terangkan dalam kelas. Pagi lah subuh sampai zuhur. Subuh sampai zuhur ada lebih kurang 7 jam setengah. Kadang lebih sikit dan kurang sikit. So kita kira waktu duha ni ialah 1/3 pagi. Maknanya 7 jam setengah bagi 3. 2 jam setengah. Subuh pukul berapa? Kalau subuh pukul 5, 7:30 dah duha. Kalau subuh 5:30, pukul 8 duha. Okey? 5:30 ialah pukul 8 duha. Kalau subuh pukul 6, 8:30. 6 ke 8:30. Kalau 5:30, pukul 8. Begitulah awak kira. Faham tak? 2 jam setengah selepas subuh. Itu baru masuk waktu duha. Isyraq tidak. Isyraq bawah lagi. Isyraq ialah subuh habis saja syuruk. Kita bilang kalau kat Singapura kita ambil senang kira syuruk pukul 7 misalnya. Ini misal, syuruk pukul 7. Bila isyraq, bila matahari terbit yang kita dah boleh nampakkan mata kita, tak payah pakai apa-apa alat, ialah lebih kurang 28 minit. So 7:28 dah masuk waktu isyraq. Subuh tadi pukul berapa? Katalah kita subuh 5:30. Tadi 7:28 dah isyraq. Pukul 8 dah duha. Dia tak jauh. Isyraq dengan duha tak jauh. Okay? So kita melontar untuk hari Aqabah waktu duha kalau dapat. Kalau tak dapat, waktu diharuskan selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Ini waktu harus. Masuk waktu melontar. Ingat, malam hari raya masuk waktu untuk tawaf haji. Malam hari raya, tengah-tengah malam hari raya masuk waktu untuk bermalam di Muzdalifah. Malam hari raya haji masuk waktu untuk apa? Untuk melontar. Dah mulai masuk. Untuk hari raya punya dah masuk malam. So harus kita melontar pukul 2 pagi. Pukul 4 pagi terpulang. Tapi waktu afdalnya ada. Hari pertama tak dapat, tolak hari kedua. Hari kedua tak dapat, tolak hari ketiga. Hari ketiga tak dapat, tolak hari keempat. Jelas tak ni? Saya harap kalau apa-apa tak faham, tak jelas, tolonglah tanya. Bila awak tak tanya, saya susah hati. Saya yang ajar ni semua faham tak? Ataupun segan nak tanya saya. Saya suka kamu tanya. Kalau faham, Alhamdulillah. Okey. Ini hari 11. Okey. Kita akan melontar untuk hari 11. 7 biji batu di Jamratul Ula, 7 biji batu di Jamratul Wusta,
dan 7 biji batu di Jamratul Kubra. Bermakna hari ke-11 malam tu kita berada di Mina, kita akan melontar 21 biji batu. Okey, kita mula dengan Jamratul Ula, Ula 7, Wusta 7, Kubra 7. Dia bukan satu tempat, 3 tempat. Lontar pertama 7 biji batu, yakin masuk. Masuk, alhamdulillah. Baru jalan. Jalan lagi. Pergi yang nombor 2 pula. Yang tengah 7 biji batu, yakin masuk, yakin 7, baru berjalan lagi. Bermakna 3 tempat tu 3 kali tempat nak lontar ni ada 3 tiang yang sama lebih kurang. Okey? Dan awak kena ikutlah apa ni. Awak jalan terus saja, tak payah belok-belok. Kalau habis sini, jalan ke depan. Ke depan tak jumpa lagi satu. Jalan lagi depan. Awak tak usah bimbang. Habis kat mana? Depan aja. Okey? Habis yang nombor 3, awak jalan terus keluar. Awak tak boleh kata, oh saya nak patah balik. Tadi kan kita datang dari sana kan. Kita patah balik. No way. Tak boleh patah balik. Jalan terus keluar. Awak cakap, habis saya cakap ustazah, biar pelan-pelan buat. Habis kita punya geng pun dah tak nampak. Tunggu. Nanti awak punya pegawai datang ambil awak. Mesti dia datang ambil. Tapi insya-Allah lah awak pergi, awak selamat. Asal kita buat dengan baik, jangan bimbang. Okey? Kita tak perlu bimbang. Kita tak boleh hilang. InsyaAllah tak boleh hilang. Awak boleh senang nampak. Awak pakai punya pakaian awak, uniform awak pakai awak punya tanda-tanda yang kat tangan, diberi gelang, diberi necktie awak tu semua pakailah. Okey. Ini kalau orang nak buat nafar awal orang nak buat nafar awal maknanya lepas lontaran hari 12 dia akan keluar, dia akan tinggalkan Mina sebelum maghrib. Okey, so dia mesti melontar 3 jamrah ni, sama juga 21 batu pada hari 12, tapi untuk hari 12 dia tak boleh lontar sebelum zuhur. Kalau awak tengok ada orang pergi melontar waktu doa, waktu zuhur hari ke-12, itu lontaran semalam punya. Untuk hari ni 12 atau hari ni 11 atau hari ni 13, hari ni yang punya lontaran hanya bermula lepas zuhur. Okey. Kalau orang itu berazam akan meninggalkan Mina pada hari 12, balik ke Mekah, tak datang balik lagi ke Mina, dia mesti habiskan semua lontaran dia sebelum maghrib dan keluar daripada kawasan Mina. Walaupun dia belum sampai Mekah pun tak apa. Okey, kawasan Mina sampai meja ni. Awak dah lontar, awak memang nak keluar dari Mina, awak mesti keluar daripada kawasan ni. Pergi kat situ je, bukan jauh sangat. Maknanya awak selama memang tak boleh balik lagi. Jalan terus balik ke Mekah. Okay, kalau awak lagi terhege-hege kat Mina sampai tenggelam matahari, dah tak boleh keluar. Kena tidur lagi tu malam. Okay, alah lagi sikit aja, satu tapak pun awak mesti keluar sebelum maghrib. Okay, itu syarat dia. Okay, sama juga waktu yang diharuskan kita selepas gelincir matahari, dan kalau tak dapat hari 12 boleh buat pada hari 13. Okay, dan yang terakhir ialah hari tasyrik yang ketiga. Yakni hari tasyrik 11, 12, 13. 9 hari bulan Zulhijjah hari Arafah. 10 hari bulan Zulhijjah Idul Adha. So 11, 12, 13 sebagai hari tasyrik, hari menyiat-niat daging. Kita buat kambing korban, hari itu tengah mereka sembelih kambing semua. So hari yang ke-13 kalau awak tunggu, mana awak ambil nafar sani. So dia punya melontar, awak tak boleh lontar malam. Ini definitely tak boleh lontar malam. Sebab kita malam dah jadi 14. Okay, kita kena balik lah siang-siang. Kita kena lontar. Biasanya dah tak banyak orang. Separuh orang dah balik. Dah keluar. So melontar hari 13 senang. Sebab separuh yang ada di situ, mazhab-mazhab macam-macam mazhab, mereka akan ambil nafar awal. So nafar awal tu yang pack antara zuhur sampai maghrib. Pack macam nak gerak. Lepas malam dah lega. Orang dah kurang. So kita boleh lontar hari 12 dengan tenang. Kemudian kita tidur tu malam, besok kita siap sumbaran kita, mungkin dah habis makan tengah hari, dah habis solat semua, kita akan pergi melontar dengan senang. Mungkin ada syekh nak balik cepat, lepas zuhur je dia ajak melontar. Ada syekh dia kata lepas sembahyang asar boleh lontar. Okey, lepas tu terus kita balik. Okey. Ini hari yang ke-13.
Okey, waktu melontar jamrah pada 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. 10 Zulhijjah kita hanya melontar Jamratul Kubra sahaja, 7 biji batu. 11 Zulhijjah kita kena lontar 3 tempat, 21 biji batu. 12 Zulhijjah 3 tempat, 21 biji batu. Kalau nak balik hari 12 boleh balik. Dah ada niat saya nak ambil nafar awal. Baliklah sebelum maghrib. Kalau tak ada niat apa-apa, kena tunggu lagi 1 malam. Dan pada hari 13, bermakna kita lontar lagi 3 tempat. Yang kita bermalam ialah ni hari raya kan, malam dia. Mana 10 malam 11 1 malam, 11 malam 12 2 malam, 12 malam 13 3 malam. 14 kita tak duduk kat sana lagi. Okey. Jadi kalau orang ambil ikut sunnah, dia akan ambil berapa hari? 4 hari 3 malam. Tapi harus mengambil 3 hari 2 malam nafar awal kalau ada sebab-sebab tertentu lah. Okey. So jumlah batu yang kita kena kumpulkan lebih kurang 70 biji batu. Okey, 70 biji batu. Okey. Habis batu tu nak isi kat mana? Nak kena jahit lah. Beg-beg tak payah. Zaman sekarang semua dah moden. Beg plastik OT pun boleh. Beg plastik beli apa tu? Apple ke apa kan? Dapat beg plastik kan? Itu pun boleh. Beli satu paket berapa 70 sen 80 sen. Boleh bagi lagi orang. Okay? So kita tak payah nak kecoh-kecoh, nak jahit tu jahit ni. Orang dulu nak belayar macam-macam jahit dia buat. Okay? Duit pun jahit kat pinggang. Dia bikin tali pinggang panjang gitu kan. Jadi lepas tu dia masukkan duit ni, dia pecah-pecah. Dia masukkan duit, dia taruh plastik, takut kena basah habis kuyuk kan. Dia bolot duit dengan plastik, dia masukkan dalam dia buat tali pinggang sini kain, dia buat, dia jahit itu. Lepas tu dia masukkan, dia julujur. Faham tak? Julujur sini. Lepas tu dia masukkan lagi satu paket duit. Nah dia jahit. Dia masuk. Jadi keliling dia bikin pinggang dia. Jadi duit dia senantiasa kat pinggang. Dia tawar, dia saing semua, dia senantiasa kat pinggang. Dia takut hilang. Okay? Dan dia pakai baju, dia tak nampakkan globo-globo sangat kat depan lah. Jadi dia buat macam biasa. Itu orang dulu kalau belayar dia buat. Sekarang semua dah model-model macam bag ada kan. Pandai-pandai lah jaga duit. Okay? Ini kita dah bincang minggu lepas kan. Nafar awal ialah keluar daripada Mina pada 12 Zulhijjah, yakni hari tasyrik. Yang kedua, setelah bermalam 2 malam dan melontar jamrah pada kedua-dua hari tasyrik. Syaratnya mesti keluar daripada Mina sebelum maghrib 12 Zulhijjah. Ada tak dinamakan bermalam di Mina hanya 1 malam? Tak ada. Kalau buat 1 malam, sengaja ambil 1 malam, kena dam dan berdosa. The moment kita buat dosa, kita nak capai haji mabrur, takkan dapat. Ini kena jaga. Bila kita pergi Mekah, bukan saja kita kena jaga ibadah kita. Ibadah mana manasik haji kita, tawaf kita, sa'i kita, lontar kita, Arafah dan sebagainya. Jangan sampai kita buat salah, sengaja buat salah, tak sengaja tak apa. Kita tak berdaya apa nak buat. Misalnya ada orang tak dapat pun bermalam di Muzdalifah kerana bas dia keluar dari Arafah memang nak tuju ke Muzdalifah, tapi driver salah jalan. Salah jalan, tak boleh masuk. Dia kena pusing. Sebab apa? Orang bukan satu kereta ni, 1000 kereta. Dia kena pusing mana jalan dia masuk. Banyakkan one way. By the time dia sampai dah subuh, habis dah Muzdalifah. So, jamaah tak berdosa, tapi kena bayar dam tak? Kena. Okay? Tapi kalau sengaja tak nak buat wajib-wajib haji, saya tak nak banyak malam, saya nak 1 malam aja dekat Mina. Awak dah berdosa. Paling kurang mesti 2 malam. Afdal 3 malam ikut sunnah. Okey? Nafasani keluar daripada Mina setelah selesai melontar jamrah pada ketiga-tiga hari tasyrik. Dan bermalam 3 malam. Mana settle semualah. Awak duduk saja, biasa kebanyakan jemaah
biasanya kita jamaah ikut syekh. Kebanyakan syekh dia akan letakkan dia jamaah dia. Kalau dulu kita akan terus di Mina. Faham tak? Dari Muzdalifah terus di Mina sampai settle baru balik Mekah. Sekarang kita keadaan ada sikit berlainan, tengok package awak. Kalau package awak terus di Muzdalifah, 4 hari di Muzdalifah, Syekh akan bawa masuk awak ke Mina nanti. Okey? Tapi kalau package awak Mina, memang dah dekat Mina, so no problem. Okey? Ini kita ulang balik pelajaran minggu lepas, cuma saya belum masuk hikmahnya. Tahlul, rukun haji dan umrah. Ini untuk orang buat haji dan untuk orang buat umrah. Saya ingin tekankan sikit. Kadang-kadang setengah kita ambil berat soal ibadah haji. Tapi ada orang, dia pandang ringan ibadah umrah. Macam sekarang, ada orang nak belayar besok, ada orang belajar lain minggu, ada apa-apa, terus ada orang belayar kan. Ini orang-orang ni semua pergi ni, pergi apa? Dia pergi umrah aja. Jangan cakap aja Umrah ialah haji juga tau. Dia haji kecil. Haji tu haji besar. Amalan dia banyak. Dia separuh amalan haji dia akan buat. Kita akan pergi negeri sama, pantang larang sama, everything sama. Cuma orang yang pergi umrah, dia tidak wukuf di Arafah. Dia pergi Arafah, Syekh akan bawa, tapi tak ada wukuf. Kita memang katalah jemaah ni, dia kata saya dah dapat confirm insya-Allah dalam 680 saya akan pergi haji tahun ni. Tapi sekarang ni saya nak pergi umrah awal, nak tengok tempat semua. So awak kata nanti hari Arafah orang ramai kan? So awak sekarang ke bulan 6 ni pergi Mekah buat umrah, awak pergi ke Arafah wukuf sekali. Boleh? Pergi Jamrah tak ada orang, berapa senang lontar semua siap. Advance lah kan, advance. So awak lontar, awak semua dah buat. So hari tu aku tak pergi, tak payah, aku dah buat semua. Boleh? Tak boleh. Hari yang 5 hari tu special dalam setahun. Jadi itu perbezaan umrah dan haji. Awak boleh pergi ke tempat-tempat ini, tapi awak tak boleh buat amalan dia. Okay? Tapi lain tu sama macam ibadah haji. So setiap orang yang pergi mengerjakan umrah, jangan rasa diri ni ini tak ada apa-apa, umrah aja. No, it's haji. Orang yang tak faham tau. Dia ambil ringan. It's haji. Kita kena jaga, kita kena taat. Macam mana orang buat ibadah haji, masuk Mekah dengan tawaduk, dengan rendah diri, rendah hati kepada Allah, merayu, minta pertolongan rahmat dari Allah. Begitulah orang pergi umrah. Sama. Awak berada di tempat yang takkan ditolak doa. Bukan kata musim haji je tak ditolak doa. Sepanjang tahun. Itu tempat special. Tempat itu takkan kabulkan doa kita. Tapi Allah pilih tempat itu. Kalau kita berada di tempat yang Allah suka, kita minta, Allah lagi suka kita. InsyaAllah pengkabulannya sama. Satu kadang-kadang ada orang dia pergi umrah balik. Kita tengok, belum pergi umrah perangai dia gitu, pakaian dia begitu, balik pun sama juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau awak dah pijak kaki kita ni, pijak tanah haram. Makna haram sini bukan haram syarak. Buat dapat dosa, tinggalkan dapat pahala. Bukan. Ini haram maknanya suci. Tanah yang dipilih oleh Allah Ta'ala, tanah syurga. Kita pijak, walaupun sekali semua hidup kita. Itulah sekali awak pergi untuk haji dan umrah. Walaupun sekali kaki kita dah pijak tempat yang baik. Jangan kita balik, kita pilih jalan-jalan neraka. Na'udzubillah. Rugi. Tu kadang-kadang kita kesian. Bukan pandang rendah. Mula Allah beri taufik hidayah. Kadang-kadang kita punya artis-artis pun ada hati nak buat ibadah umrah kan. Nak buat umrah, nak buat haji. Alhamdulillah. Niat dia baik. Okay, bagus. Tetapi kalau balik daripada Mekah ni, sama ada umrah atau haji, terus berlakon, terus bernyanyi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana tak sampai mabrur lah tu. Kalau awak sampai mabrur, kita akan tinggalkan dunia maksiat. Dunia yang Allah tak redha. Percampuran lelaki perempuan, joget-joget, nyanyi-nyanyi, peluk-peluk, filem-filem dan sebagainya. Itu tanda. Kita sama juga. Kita pergi Mekah untuk haji atau umrah.
Pakaian kita barangkali okey-okey lah juga. Bila kita balik, lagi glamour ke apa? Ini kena jaga. Kadang-kadang ada orang dia pakai tudung bagus, pakai baju pun tak ketat, bukan dia pakai pants dengan blouse saja. Dia pakai baju macam kita semua, baju kurung ke apa. Tutup, alhamdulillah. Sekali balik dah bagus kan? Dah balik, alhamdulillah. Lepas tu balik lepas seminggu ada dia pulang keluar rumah lah, ada orang kahwin ke apa. Wiring dia banyak. Yang sana, yang sini. Ini adalah tanda yang kurang baik lah. Tanda tak baik sudah ada. Kalau kat Mekah, kita semua kita perhatikan solat awal waktu. Semua orang kejar nak pergi Mekah, pergi masjid kerana nak solat berjemaah kan. Tapi bila kita balik, mungkin kadang-kadang kita tak dapat awal waktu lah. Tapi kita tidaklah cokot-cokot waktu. Secepat-cepat kita nak jaga kita punya solat. Apa pasal kat Mekah boleh buat, kenapa kasih kita lalai? Jaga daripada dilalaikan hati kita. Satu kita kat Mekah doa pada Allah, ya Allah, kau telah bawa aku ke tanah yang baik ni. Kau telah bawa aku ke tanah yang kau redai, di tempat banyak sejarah, banyak peristiwa, tempat yang lahir Nabi Muhammad, atau awak berada di Madinah. Doa pada Allah, janganlah aku balik ya Allah, aku mengikut jalan yang lain daripada apa yang kau telah tunjukkan pada aku. Pimpinlah aku terus ya Allah hingga akhir hayat aku, supaya aku termasuk golongan orang-orang yang kembali kepada Engkau, yang mengikut perintahmu. Doa, hanya Allah saja yang boleh tolong kita. Biar kita doa daripada hati kita, insya-Allah. Kalau memang kita pergi Mekah, bukan tujuan nak glamour, bukan tujuan nak nama, bukan tujuan nak shopping, bukan tujuan nak tengok-tengok, bukan tujuan nak tunjuk orang. Si Fatimah bilang, si dia tu nak pergi Mekah, aku nak tengok juga, ada aku tunjuk biar terbelahak biji mata dia. Kita nak tunjuk orang, jangan pandang aku hina tau, aku pun boleh Mekah. So punya niat dah rosak. Innamal a'malu binniat. Okey, so pergilah dengan hati ikhlas, insya-Allah Allah kabulkan semua permintaan kita. Okey, so kita jangan kita pijak negeri yang baik, kita tak dapat kebaikan. Ini yang kita tanda. So balik apa yang kita sedang bincangkan ialah bahagian tahlul. Maknanya bila kita sudah selesai semua ibadah haji dan ibadah umrah kita, haji dan umrah. Umrah makna awak mesti umrah, awak dah jatuh niat. Lepas niat, awak akan masuk ke Mekah dalam keadaan pantang larang. Okay? Kemudian selepas dapat masuk ke kawasan Masjidil Haram, akan lakukan tawaf. Tawaf dengan rukunnya, dengan sunat-sunatnya. Maknanya dah habis tawaf, buat salat sunat. Tawaf, doa di depan multazam, jauh pun tak apa, asal doa di depannya. Lepas tu kita minum air zam-zam. Lepas tu kita dah habis settle tu semua, kita terus pergi buat kita punya sa'i. Buat sa'i, jalan dari Bukit Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, 7 keliling. Ingat apa yang saya dah terangkan, bagaimana awak nak ingat apa yang bayangkan yang saya dah terangkan kemarin. Kita bayangkan, kita berada di padang mahsyar, kita Allah sedang nak menghisap semua orang, dan kita sedang mengharapkan hisap yang baik, pertemuan yang baik. Allah redha kita, jangan Allah tolak kita. Allah tak terima kita. Itu yang kita pergi dengan penuh harapan dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. So kita lakukan sa'i ini, haji dan umrah sama. Habis sa'i, baru tahlul. Bila tahlul, settle lah awak punya umrah. Kalau ibadah haji, kita datang haji ifrad, haji tamattu, kita ada macam-macam perkara nak buat sampai kita tahlul. Tahlul pun ada terbagi dua. Ada tahlul awal, ada tahlul sani. Kan? Saya dah terangkan minggu lepas. Makna ada 3 perkara, buat 2, kira 8 pantang larang terangkat. Yang tinggal 1 tu awak selesaikan, yang lagi 2 nya pantang larang pun terangkat. Okay. So kita kena jagalah diri kita bila kita masih dalam ihram. Kadang-kadang setengah orang kita dia dalam ihram, kalau tidak dalam ihram pun, jangan ambil ringan awak berada di Mekah. Ada orang yang kata kita bukan dalam ihram, so boleh cakap sembarang, boleh ketawa-ketawa, tak tentu hara keadaan, tak beradab. Ulama-ulama kalau baca kisah-kisah orang-orang alim, orang-orang yang taat pada Allah, sangat takut pada Allah, di Mekah tu dia sangat malu kepada Allah nak buat tak tentu arah. Di Madinah malu kepada Allah dan Rasul.
Di Mekah dia malu sangat kepada Allah. Sebab apa? Ini negeri yang paling diberkati. Inna awwala baitan wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Allah kata inilah rumah pertama, rumah ibadat pertama yang kami jadikan untuk manusia di Bakkah, yang barakah, yang berberkat, yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi sekalian alam. So dia jaga akhlak dia. Dia tak buat sembarang. Tak tentu hara celam-celum, nak beli satu barang, berbual dengan Arab macam nak Arab, berketawa-ketawa, bergurau-gurau. Jaga Arab ni dia susah nak kahwin. Dia tengok awak layan dia happy. Yang ada dah ada anak isteri, dia kaya. Yang ada tak ada anak isteri, pasal apa? Dia punya mas kahwin tinggi. Ya ada orang punya mas kahwin 1 million dinar. Di Arab Saudi kadang-kadang 1 million dinar. 1 million rial. Bawa kita punya duit ni dekat 9 million tau. Kita 10,000 je nak pingsan. Sebab tu banyak orang Arab lambat kahwin sebab dia kena kumpulkan duit banyak. So jangan curoti-curoti banyak. Kalau awak nak beli barang ke apa, awak tengok penjual-penjual ni lain macam, keluar dari kedai tu, tak beli pun tak apa. Ni kena mak-mak kalau kita pergi dengan anak kita atau siapa, perhatikan. Nanti kita baru nak tawar kain ke tawar apa, yang awak bawa anak awak muda. Awak kita dah tua, dia tak kisah dia anak kita muda. Nanti dia tengok anak kita, dia cakap kita tahu tangan dia minta maaf saya cakap. Ini banyak orang dah bercakap. Dia tangan dia taruh dekat alat kelamin dia. Dia tengok anak kita, dia pegang alat kelamin dia. So kalau kita ada anak, kita bilang masuk kedai, kau nampak Arab tu lain macam, bilang mak, kuat aja mak, kita keluar. Tak beli barang pun tak apa. Soalan Arab tu banyak buat kerja. Dia tak takut. Ini kat Mekah tau. Orang yang datang lagi takut pada orang yang kat sana. Dr. Amran Kasimin sampai masuk dengan surat khabar. Dia beli tukar. Dia beli baju. Dia cakap orang jual tu, kalau tak cukup saya tak muat aku tukar. Dan boleh. Besok dia datang nak tukar. Pasal dia nak pergi Madinah. Orang jual tak ada cuti. Tauke ada. Tauke belet, tengok. Everything memang dari kedai dia. Tapi tak kasih tukar. Kau tunggu orang dia datang, kau tukar. Atau Amran Kasimin sendiri bilang, saya cakap Arab dengan dia, aku nak balik. Aku nak keluar dari Mekah ni sekejap, bas dah tunggu. Kau tukarkan saya saja. Aku tak minta duit, tukar saya sebesar tiket. Tak mati tak mau. Kalau itu akhlak Islam, tentu boleh kan? Ini akhlak businessman. Akhlak orang arrogant, orang takabur. Tak ada tolak ansur. Islam bukan macam gitu. Walaupun orang kat Mekah, so orang jangan ingat, kalau orang tu dia tinggal kat Mekah, dia mesti orang baik. Belum tahu. Ada orang duduk 25 tahun. Saya tengok kat YouTube, ada orang duduk 25 tahun dia bekerja kat Mekah. Sekali pun dia tak buat ibadah haji. Alangkah rugi. Okay? Ada orang, dia bukan saja duduk kat Mekah, dia tengok wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ahli neraka, Abu Lahab. So kita kena ambil iktibar ni semua. Okay? So awak nak beli barang, beli orang nak tahu. Tapi awak tengok lain macam nak mengurat, macam nak lain macam, keluarlah, tinggalkan. Allah tak suka. Kita bukan nak beli belah. Katalah awak nak tengah balik, awak nampak barang tu, awak belilah. Misalnya, awak tak mencari depan mata awak. Tapi kena jaga. Lebih baik orang lelaki beli. Saya nak nasihatkan juga orang perempuan, tolonglah. Kalau awak nak beli yang perlu saja. Jangan sampai baju tidur dan pakaian-pakaian orang perempuan ni awak beli kat Mekah. Sebab dia jual macam-macam. Awak tengok tertarik. Yang jual lelaki, awak orang perempuan. Orang kat Mekah, semua lelaki beli untuk isteri dia. Kita pula dari Singapura, dari mana-mana, kita pula beli untuk kita. Arab suka awak cari benda-benda yang awak keperluan orang perempuan. So berhati-hatilah. Ini negeri yang Allah sedang mengintai kita. Akhlak kita macam mana, lelaki maupun perempuan. Okay? Tak kira siapa, Allah mengintai. So berjaga-jagalah. Jangan cakap cerupah-cerupah. Saya pernah berada di bulan Ramadan. Doa, imam doa, semua orang menangis. Imam saya, ilahana. Balik daripada hari ni saya memang belum buka. Sekadar makan korma ini, kita baliklah tempat buka. Memang ada makanan, kita ambil apa. Ada juga lelaki masuk. Apa ni tak habis dengan ilahana. Aku dah kebulu. Na'uzubillah. Di bulan Ramadan, datang ke Mekah, cakap macam gini. Dia cakap sekali, saya diam. Dia cakap lagi. Saya cakap, satu kali dia sebut lagi. Aku bangun, aku tegur.
Pasal ini kat Mekah bulan Ramadan. Awak tahu tak makna ilahana? Macam kita bilang, ya ilahi, wahai Tuhanku. Kenapa dia cakap ilahana? Itu bahasa Arab jamak. Okey. So jagalah akhlak, jaga. So Allah mengintai kita. Kadang-kadang orang tu pandai, tawaf dia bagus, pas tawaf, pas sa'i, muminah, semua pas. Akhlak di Mekah hancur. Haji tak mabrur tu. Akhlak dia hancur. So jaga akhlak. Awak bayangkan sekarang kalau awak bawa kereta, belakang polis car dia. Kalau saya lah, belakang ada polis car atau traffic polis, punya bagus saya bawa kereta. Tak berani saya nak signal sana, signal sini, jalan. Ikut sini 90, lari 90, tak berani lebih. Nak buat baik. Pasal polis kat belakang kan. Bayangkan kita kat Mekah. Polis kat belakang aku. Aku buat semua dia tulis. Nanti saman datang. Kan? So kalau kita ingat Allah selalu memerhatikan kita, insya-Allah kita jaga. Okey. So balik apa yang kita bincangkan, tahlul, okey. Pengertiannya ialah bercukur atau bergunting. Tujuannya ialah mengeluarkan mengeluarkan diri daripada amalan haji atau umrah. Okey, seperti puasa, bila kita buka, mengeluarkan diri kita daripada amalan puasa. Kalau solat, dengan salam, mengeluarkan diri kita dari amalan solat. Haji, mengeluarkan diri kita daripada amalan haji atau umrah ialah dengan bertahlul. Menghalalkan diri kita balik. Dengan cara apa? Bagi lelaki, afdal bercukur. Ada orang lelaki dia tak nak bercukur tu. Dia sekadar bergunting. Sah kan bergunting? Sah. Sah, of course sah. Tapi ingat, Nabi masa buat ibadah haji, Nabi doakan orang yang bercukur, mana buang rambut dia semua, Nabi doakan Allah turunkan rahmat sampai 3 kali. Lepas tu ada orang tanya, ya Rasulullah, kalau kita tak dapat bercukur, bergunting, mudah-mudahan Allah berikan rahmat juga sekali. Okay. So kita kena tanya bagi orang lelaki, awak nak bercukur ke nak bergunting? Aku rasa aku bergunting. Apa asal awak nak gunting? Kena tanya. Sayang pula rambut kita ni kan. Jambul kita ke. Sayang ni pasal. Lagipun aku kalau balik botak, malu aku. Aku nak kerja. Jadi kita malu pada manusia. Padahal ini perintah. Jadi di situ kita tengok kita antara iman dan nafsu sekarang. Tapi sah, kalau kata saya tak nak, awak bergunting, boleh tak? Boleh tak? Boleh, sah. Tapi di situ saja kita sudah kalah. Tau? Kita bukan disuruh buang rambut ni selalu. Kita Islam tak ada buang rambut selalu-selalu. Kalau orang tu memanglah nak suka rambut botak aja, tengah tak ada niat apa-apa, fashion lah botak, kan? Okay, no problem. Atau GI dia bilang, tak botak 100% lah, tapi GI, okay, pasal itu fashion, awak suka gunting macam itu. Tapi tak ada niat-niat. Faham tak? Kita gunting rambut kepala ni, lahir, anak, lelaki perempuan, buang rambut dia habis. Itu amalan Islam. Buang, semua. Bapa cantik pun buang. Nanti dia akan tumbuh lebih cantik. That's all. Yang ada sebab. Sebab kita adalah sunnah Nabi. Lepas tu kalau budak ni dah dewasa, nak gunting botak, tak gunting botak, itu dengan tak ada niat, tak ada masalah. No problem. Bila lagi kita akan botakkan kepala kita? Bila kita buat haji atau umrah. Okay? Tapi ada amalan-amalan di Singapura. Kita usah cakap negeri lain lagi banyak. Di Singapura ada orang, anak baru lahir, setiap Rabu ke setiap Khamis, saya tak tahu hari apa, setiap minggu dia akan botakkan anak dia. Jadi awak takkan tengok anak dia berambut sampailah setahun. Sebab Tok Syekh dia kata, ini boleh jadikan budak ni otak dia cerdik. Nabi tak buat. Para sahabat tak buat. Ada setengah-setengah orang buat. So kita pula berguru dengan dia. Dan guru ni ajar, murid buat. Fikirlah apa nak buat. Jangan langgar sunnah. Jangan langgar aturan Nabi. Mungkin awak tak pernah dengar, tak pernah jumpa. Saya dah jumpa, saya dah dengar. Bukan 1-2 orang, ramai yang masuk kumpulan macam ini. Mereka akan botakkan bayi baru lahir itu tiap-tiap minggu. Padahal Islam suruh sekali aja. Faham tak? Jadi kita lebih pandai dari Nabi. Guru kita lebih pandai dari Nabi. So kita kena be careful.
Jadi kita tak ada perkara sebab-sebab lain. Hindu ya, kalau dia lahir dia tak ada gunting rambut. Anak dia sampai 3 tahun, 4 tahun rambut sampai panjang-panjang laki-laki, dia tak gunting-gunting. Nanti bila dia gunting, dia pergilah ke India. Kalau Hindu, nanti dia pergilah, ada dia niat dia apa, nanti dia buanglah rambut tu ke apa, dia botakkan anak dia buangkan rambut tu dekat sungai Gangga. Okey, ini dia punya amalan. Kita tak ada. Dan orang perempuan tak ada gunting botak. Tolong sikit. Fashion ustazah tetap hukumnya haram. Kita ada rambut, orang tengok rambut kita aurat kan, so kita botakkanlah, tak ada rambut. Tetap haram kepala awak. Ni kita kena jaga. Jangan tipu diri sendiri. Ada orang jumpa saya, dia bercakap, kita sekarang ada rambut, kita tak boleh tunjukkan rambut kita kan, so kita pakai rambut sampel ke atas. 2 kali kena laknat. 1 pakai rambut sampel, menipu orang. So jaga, jangan nak tipu-tipu dalam Islam. Kita Allah Ta'ala terangkan Al-Quran, yukhadi'unallah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak tipu Allah dan tipu orang beriman. Yang mereka tipu diri mereka sendiri. So kita orang perempuan tak ada cukup-cukup. Tak ada, saya sebenarnya nazar. Nazar ni mesti batalkan, bayar kafarah nazar. Sebab Islam tak suruh nazar pada perkara yang tak wajib awak nazar, yang tak boleh awak nazar. Faham tak? So tak boleh cukup. Okey. Ada orang kata saya tak juga. Dia jawablah sendiri dengan Tuhan. Kita terangkan pada dia. Bukan tak ada. Ada beberapa tahun lepas, ada seorang jemaah Singapura cukur botak. Pasal apa dia kata? Orang lelaki bila cukur botak, kenapa kita tak boleh? So beribadah ikut wahyu, ikut sunnah. Jadi wahyu ialah Al-Quran, sunnah ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan beribadah ikut nafsu, ikut emosi, ikut cakap tok syekh awak aja. Cek betul tak betul. Itu saja. Okey. Tahlul terbagi 2, tahlul awal dan lagi satu namanya tahlul sani. Tahlul pertama, tahlul nombor 2. Okey. Tahlul pertama, tahlul nombor 2. Ini hanya untuk ibadah haji. Ibadah umrah tak ada tahlul awal, tahlul sani. Tak ada terus. Satu saja tahlul. Tapi haji ada ibadah haji panjang masa dia, kan? So ada rukhsah, kelonggaran. Jadi kita ada tahlul awal, adalah ringan sikit. So, kalau awak nak tunggu sampai semua selesai ibadah baru boleh, misalnya sikat rambut ke, boleh gosok, ada orang tak boleh tahan, tak pakai sabun, tak pakai bedak, tak pakai apa kan, mungkin berat bagi setengah orang. Jadi Allah ringankan. Jadi kita bila tahlul awal saja, kita ada 10 pantang larang, 8 terangkat. Jam dah tak ada masalah. Kalau tahlul awal, orang lelaki dah boleh pakai pakaian biasa, dia tak payah lagi pakai 2 keping kain. Okey. Dan dah boleh kalau nak ketep kuku, nak bercukur, bulu ketiak apa kalau dah panjang, rambut nak gunting apa semua dah boleh. Nak pakai apa pun dah boleh. Minyak wangi apa semua dah boleh bagi lelaki. Orang perempuan tahlul ke tak tahlul, kalau dia keluar dari rumah dia pakai minyak wangi untuk datang belajar bab haji di Masjid Istiqamah, tetap haram. Ingat tu. Orang perempuan pakai minyak wangi dibenarkan dalam rumah untuk suami. Suami balik, cium bau harum semerbak. Saya kadang-kadang naik taksi, ada taksi bau dia busuk. Tapi kadang-kadang masuk taksi, sedapnya, dia taruh minyak wangi. Kan? Macam gitulah kita buat rumah kita. Kat rumah kita pakai minyak wangi. Kat rumah bukan pakai minyak busuk. Ingat tu. Pakai macam biasa, tak mesti busukkan badan. Okay? Normal. Tapi minyak wangi tak boleh. Walaupun ada majlis maulidi Nabi atau sebagainya. Ini kena jaga. Okey, tahlul awal. Apabila seorang mengerjakan 2 daripada 3 perkara di bawah ini, maka dia dikira telah melakukan tahlul awal. Mana-mana 2, ada 3 perkara, choose saja 2. Bila awak buat 1, belum tahlul awal. Bila buat 2, tahlul awal. Bila buat 3, settle semua. Tahlul sani pun sudah. Apa dia yang 3 perkara tu? Yakni tawaf ifadah dan sa'i. Sebab ada orang dia tawaf ifadah sahaja, dia tak payah sa'i. Siapa haji ifrad?
Dia datang, dia dah buat tawaf kudum. Lepas itu dia buat sa'i. So sekarang bila dia balik ke Mekah, dia buat tawaf aja. Okey. Atau tawaf haji ifrad, haji tamatuk. Siapa saja, katalah ini yang dia pilih pertama. Dia mesti buat 2. Nombor 2, melontar 7 biji jamrah pada 10 Zulhijjah. Ini wajib haji. Ketiga, bercukur atau bergunting. Pilih 2. Mana satu 2 terpulang pada awak dan awak sudah kira tahlul awal. Habiskan 3-3, tahlul sani. Buat 2 saja, 8 pantang larang terangkat. Buat yang lagi satu, settlekan semua ni A, B, C. Okey, awak punya masalah semua settle. Okey. Dengan mengerjakan 2 saja daripada amalan haji ini, 8 larangan ihram terangkat kecuali nikah dan bersatu. Saya nak tekan kat sini Saya nak tekankan sikit. Tolong ambil perhatian. Ini 2 ni, nikah dan bersatu, hanya terangkat apabila awak settlekan ketiga-tiga tu. Sekiranya awak tak settlekan, awak dapat melontar jamrah dan awak bercukur dah atau bergunting. 2 kan? 8 pantang larang terangkat. Kemudian tinggal tak haji. Haji belum settle. Awak dah time nak balik. Boleh balik. Dan boleh bernikah dan bersatu. Dengan syarat awak, kalau tidak ada niat bersyarat, awak kena tahallul, sembelih seekor kambing dan bertahlul untuk mengeluh. Bukan bertahlul, tahlul yang kita dah buat 2 kan? 2 makna dah tahlul awal tau. Tapi sekarang ni tahlul apa? Ini tahlul mengeluarkan diri dari pantang larang yang 2. Okey. Kalau sekiranya orang ni dia dah lakukan, dia dah pergi yang haji dulu dia dah lakukan melontar, dia dah buat jamrah. Dah lontar jamrah, dia dah tahlul. Mana 8 pantang terangkat. Okey. Kemudian dia nak balik, masa tak cukup untuk dia datang haid. Dia tak sempat nak mandi. Dah nak balik. Ini sekarang kapal terbang tak boleh ditanggul lagi, mesti balik. Takkan nak tinggal seorang. Baliklah. Tapi kalau dia ada niat bersyarat, dia cuma ambil gunting saja yang kat Mekah. Alamak, dah sampai. Tunggu. Ni malam dah nak angkat atau ni pagi nak berangkat. Belum bersih juga. Ambil aja gunting. Gunting aja rambut. Niat. Saja aku tahlul bagi mengeluarkan diri aku daripada amalan haji. Dah, settle. Ada kambing nak potong? Tak ada. Kalau awak tak ada niat bersyarat, okay, kalau niat bersyarat macam mana? Saja aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya dengan syarat tahlulku tanpa dam jika sesuatu yang menghalangi. Awak tak ada niat gini. Awak belajar dengan saya suruh niat bersyarat. Awak belajar kasih haji, saya kata mana ada merapik. Ini biasa tiap-tiap tahun saya kena macam itu. Perkara ni dah dibawa ke MUIS. Saya dah pergi kat MUIS pun. Mereka tahu niat bersyarat memang ada dalam Islam. Cuma saya bukan bisnes lah. Saya mengajar. Ustaz saya yang ajar saya, Ustaz saya Abdullah. Dia menerangkan saya perkara-perkara ni semua. Bukan saya pandai-pandai, saya ada guru. Guru saya ada guru. Guru saya dia ada guru. Bukan kita pakai cukup, kita bukan ada niat yang lain. Nak terangkan. Zaman Nabi ada 2 kali 2 peristiwa. Satu Nabi sendiri pada tahun 6 Nabi buat umrah, Nabi dah niat, Nabi dah pakai ihram, Nabi nak masuk Mekah, ditahan oleh kafir Quraisy. Kemudian mereka tahan Sayyidina Uthman bin Affan. Lepas tu bila dia tengok orang Islam dah berikrar nak menuntut bela, mereka lepaskan. Dan mereka datang ke jumpa Nabi, yang datang nama Suhail bin Amr. Dia datang sebagai wakil kafir Quraisy dan dia buat surat perjanjian dengan Nabi. Dalam panjanglah cerita tu, nama perjanjian Hudaibiyah. Antara yang dijanjikan di situ, sekarang Nabi dah pakai ihram, tak boleh masuk Mekah tahun ni, balik. Lagi 29 km tahu dah masuk. Balik, tak boleh masuk. No entry. Tahun depan boleh datang. Dan ini bukan kata balik dari Masjid Istiqamah pergi Gelang. Ini dari Mekah pergi Madinah tahu. Zaman tu tak ada road, tak ada lampu. Naik onta. Okey. Balik dah pakai ihram. 1,400 orang datang pakai ihram. Tahun depan boleh masuk, cuma 3 hari saja. So, apa yang Nabi buat? Nabi suruh sahabat semua, ini pendekkan cerita, Nabi suruh sahabat semua keluarkan diri dari pantang larang. Dengan cara apa? Sembelih seekor kambing, tahlul. Sahabat-sahabat diam saja. Masuk isteri Nabi kat dalam.
Ni Nabi kata, tengoklah sahabat-sahabat saya semua tak nak buat. Isteri Nabi Ummu Salamah tak silap saya, dia kata, ya Rasulullah keluar, Rasulullah pergi sembelih dulu kambing Rasulullah. Nanti kalau Rasulullah sembelih, dia orang mesti tahu kita tak boleh masuk, takkan nak masuk tanpa Nabi. Akhirnya semua sembelih lah, balik. Jadi sembelih itu untuk mengeluarkan diri bukan daripada amalan umrah, tapi mengeluarkan diri dari 10 pantang larang. Faham tak? So the next year Nabi dah potong, dah sembelih semua, okey balik. Tahun depan, tahun ke-7 Hijrah, Nabi datang balik qada umrah ni. Okey. Di musim haji ada satu perempuan, Nabi nak pergi mengerjakan haji, dia sudah bunting syarat, nama dia Duba'ah binti Zubair. Okey. Yang Nabi buat niat tanpa syarat. Nabi ajar pada Duba'ah binti Zubair. Saya tuliskan dalam buku awak ada hadisnya. Dia berkata, ya Rasulullah, saya nak mengerjakan ibadah haji, tapi saya bunting tua, makna dah syarat nak bersalin, tapi tak sangat pergi. Okay? 1 jam tak ada immigration tahan kan, so no problem. Okay? So Nabi kata, hajilah kau, niatlah ihram dan taruh syarat. Di mana Allah tahan kamu, di situ kamu berhenti. So dua-dua ada dalil. Okay? Dua-dua ada dalil. Satu masa umrah, satu masa ibadah haji. Dua-dua sahih. So kalau awak ada niat bersyarat, awak tak payah potong seekor kambing. Awak tak niat bersyarat, no problem. Tak ada niat, habis macam mana? Kasih duit dengan share. Niat hati aku keluarkan wang ini untuk dam, kefarah haji aku. Beri duit pada Syekh, Ustaz, saya wakilkan Ustaz, saya izinkan Ustaz mewakilkan siapa saja untuk menyembelihkan kambing bagi kefarah haji saya. Denda, kefarah mana denda haji saya. Jadi sekarang awak dah boleh pergi Jeddah dalam ihram. Lagi 2 perkara belum boleh buat. 8 dah terangkat, lagi 2. Sampai di airport, makna dah tak mau balik ke Mekah kan, ambil gunting, tahlul. Saja aku tahlul bagi mengeluarkan diri aku daripada ihram. Awak dah macam biasa. Saya belum tawaf, awak dah keluarkan diri awak dari pantang larang. Balik Singapura, nak kahwinlah, nikah sah. Balik Singapura, bersatu suami isteri, sah. Tapi ingat, awak kena pergi Mekah. Haji awak belum settle. Kena bagi tahu orang Singapura, saya belum buat tawaf haji. Apa sebab belum? Dalam Eid. Jadi awak datang anytime, tak mesti musim haji. Anytime ada duit, datang ke Mekah, niat umrah, masuk buat umrah, settle, awak buat diri saja aku tawaf, qada tawaf hajiku kerana Allah. Dan tawaf, settle haji awak. Jelas? Okay, so jangan salah bawa. Sebab kadang saya dah bilang beberapa kali, saya dah diterangkan. Kadang-kadang awak tak faham, cakap dengan pegawai atau dengan setengah syekh haji, habis saya belum tawaf, dia akan tanya, awak dah buat tawaf, ada buat tawaf tak sebelum ni? Ada tawaf buat. Ada buat tawaf sunat, ada buat tawaf tawaf kudum, tawaf umrah. Cukuplah tu, dah boleh memadai lah, boleh cover. Ingat, kita dah belajar. Masuk waktu untuk tawaf haji bila? Malam hari raya. Sebelum malam hari raya, tak ada amalan tawaf haji. Tawaf haji dipanggil tawaf ifadah. Apa makna ifadah? Ifadah maknanya meninggalkan. Meninggalkan apa? Arafah. Jelas tak ni? Biar pergi dengan ilmu dan jangan takut untuk menegakkan yang hak. Okay? Pasal awak pergi untuk ibadat, bukan untuk bisnes. Okay. Tahlul sani ialah menyelesaikan perkara yang ketiga daripada 3 amalan. Dengan itu semua larangan terangkat. Kebanyakan kita dapat buat sampai tahlul sani. Kebanyakan. Kita akan dah lontar, dah sudah bertahlul di Mina, kemudian kita bawa balik ke Mekah, dah sampai ke Mekah, kita dah habis hari tasyrik, dah angkat kita beg-beg sudah balik ke Mekah. Bermakna perempuan dia tak ada masalah. Dia tak ada pakaian-pakaian yang tertentu yang boleh pakai, tak boleh pakai. Cuma tak boleh nikah dengan bersatu saja. Okay? Laki-laki dia dah boleh pakai biasa. Mak boleh balik aja hotel, tak boleh mandi tak dulu? Mandilah, cucilah rambut. Okay?
taruh shampoo ke, kalau ada keluar pun boleh tuang sekali. Misal, kalau awak nak kasih tabur gatal. Awak nak buat apa buat? Nak kutip buku dah panjang buat. Bersihkan diri. Jadi macam dah normal. Awak cuma tak boleh 2 je patang larang. Nikah dan bersatu. Habis suami kata, kita balikkan dapat sebilik. Nanti dulu bang, settlekan kita punya umrah. Kita punya tawaf. Pergi tawaf, masuk ke Mekah. Bila terpulang pada awak yang awak selesa. Lakukan tawaf. Kalau yang siapa taji tamatuk, tawaf dan sa'i. Settle tawaf sa'i. Dah buat ibadah haji dah settle. Banyak orang kan balik daripada Arafah, dia akan dapat suami isteri satu bilik. Lepas tu suami berhajat. Awak dah tawaf? Dah. Awak dah tawaf? Dah. Sampai ke hajat. Boleh. Halal. Awak suami isteri bukan berzina. Faham tak? Tapi awak tak boleh ada dalam ihram. No problem. Mesti dua-dua tak ada, sudah selesaikan semua ibadah haji. Jelas tak ni? Baik. Tidak perlu bergunting atau bercukur lagi ketika selesai kita lepas tawaf. Tak perlu kita bertahlul lagi. Ini tahlul bagi laki-laki. Okey. Dan kita boleh tak, kita katalah sekarang kita dua-dua perempuan. Okey, kita selesai. Afdal kita kalau bertahlul di Bukit Safa. Tapi jangan buka aurat. Jangan kasih lelaki guntingkan awak kalau dia bukan mahram. Okey, kadang-kadang ada orang ulur gunting. Agak budak-budak ulur, orang dewasa, orang tua pun ulur. Hajjah, Siti Rahmah dulu orang gunting. Lepas tu dia kata nanti dia bikinkan. Orang tak tahu ulurlah kepala dia guntingkan. Haram. Okay. Awak tak payah minta dia punya gunting. Awak 3-4 orang, seorang buat gunting cukup. Okay. Dan lepas tu kita habis, katalah awak duduk di kat depan, saya di kat belakang. Awak nak tahlul dulu, awak berdoa lah. Awak berdoa, ingat apa awak nak ingat. Bila awak dah kasih saya signal, saya gunting awak. Ini rambut. Saya belum tahlul. Saya boleh tahlul ke awak? Boleh. Faham tak? Suami nak gunting kepala dia botak. Dia tengok, ya Allah, ramai orang beratur. Lepas tu yang ada keluar berdarah-darah. Okey? Jadi dia suruh isteri dia cukurkan dia botak. Boleh tak? Boleh. Gunting ke, cukur ke, no problem. Isteri boleh buat. Kalau dia tak nak suruh orang luar. Atau kawan dia boleh buat. Orang yang belum tahlul boleh tahlulkan orang ini. Tapi kita kena ingat. Imam Abu Hanifah sendiri pernah bila dia pergi untuk tahlul. Okay, tukang gunting, bila Imam Abu Hanifah nak suruh dia tahlul, dia tegur Imam Abu Hanifah menghadap kiblat dah. Imam Abu Hanifah tak menghadap kiblat. Dia suruh menghadap kiblat. Awak tengok, ini imam besar tau. Pun boleh terlupa tau manusia biasa. Tukang gunting yang ingat menghadap kiblat. Lepas tu dia kata, mula, doalah dulu. Imam Abu Hanifah doa. Lepas tu dia ulur kepala. Kanan dulu. 3 kali dia tegur Imam Abu Hanifah. Yang ini kita lihat. Kalau lelaki pergi tahlul, tukang-tukang gunting ni semua bukan orang yang faham pasal agama sangat. Yang ada faham. Yang ada Pakistani, Bangladesh. Masuk cukup. Okay? Awak mesti ingat. Bila pun lelaki atau perempuan. Bila nak bercukur menghadap kiblat. Okay? Kalau perempuan tak ada masalah. Laki-laki menghadap kiblat. Okay? Doa. Lepas doa, ulur bahagian kanan dulu. Jangan ulur bahagian kiri. Orang perempuan nak bergunting. Baru banyak nak gunting. Paling minimum 3 helai. Minimum 3 helai. Tapi yang afdal ialah 1 ruas. Nampak kita berjari 3 ruas kan? Dia punya lebar 1 ruas. Mana awak lepas, kalau rambut tu dilepas, dipotong sampai habis. Kalau rambut tu tak dilepas, mana yang dapatlah tapi bahagian bawah. 1 ruas. Bukan 2-3 helai. Itu afdal. Tak dapat 3 helai minimum. Tapi awak nak kira 3 helai susah. Tak boleh terkira. Agak-agak je lah. Selalu kita akan ambil lebih daripada 3 helai. Okay? So, orang perempuan ingat jangan lebih banyak. Saya nak potong sekerat suku. Tak boleh. Tak afdal. 1 ruas. Okay? Kita menghadap kiblat. Okay? Dan biasanya ini hikmah dia saya nak terangkan. Bila kita sudah selesai, kalau kita tahlul ni mungkin kita dah selesai. Mungkin kalau haji 8 patang larang terangkat. Makna hampir 3 suku ibadah haji kita dah selesai. Okay? Bila kita tahlul tu
Bermakna kita nak keluarkan diri kita dari pantang larang. Kita kena duduk dan renungkan sekejap. Jangan terus pergi tahlul. Kita telah datang susah payah. Niat daripada dalam kapal terbang. Bersusah payah kita jaga semua pantang larang. Kita tak mandi pakai benda yang wangi, kita tak sentuh benda wangi, kita tak pakai tu, tak pakai ni, tak buat tu, tak buat ni, banyak kita tak buat. Kerana siapa? Kerana Engkau, ya Allah. Dalam keadaan panas, kalau orang pergi sekarang bulan 6, panas, 40 degree, 42, 45. Awak tunggu bulan 7 Ramadan ni, wabi salah satu bulan Ramadan yang paling panas juga. Masa bulan 7. Kan? Very hot. 7, 6, 7, 8. Ini memang hot season. Tapi orang datang. Seorang lelaki. Kesian orang lelaki. Dengan 2 keping kain. Dengan keadaan panas. Mandi peluh. Kita bersusah payah. Kita orang perempuan. Orang kaki 2 keping. Kita lagi banyak keping kain nak kena pakai. Lagi panas. Kita tahan semua. Kita tawaf. Masuk. Jalan. Sampai 7 keliling. Bertawaf dengan air mata, minta ampun pada Allah. Lepas itu kita berdoa. Kita pergi tempat sa'i, nak jalan bukan dekat. 2 batu. Kita jalan pulang balik. Bukan mudah. Orang yang tak biasa jalan terasa. Orang biasa berjalan, dia tak rasa sangat, tapi still jauh. Tapi kita pergi pulang balik. Lepas tu kita pergi pula ke Arafah. Naik bas. Benda sekejapnya perjalanan jadi jauh. Kita pergi ke Mina, Muzdalifah. Semua kita dah buat. Untuk apa kita buat ni? Why kita buat ini? Kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah. Hidup bertahun-tahun. Hidup kita. Bukan kita nak cerita orang. Kita hidup banyak kelalaian. Kita orang Islam yang ada tak pernah baca Al-Quran. Kita yang baca Al-Quran pun dah berpuluh-puluh kali khatam. Kita tak tahu apa yang ada dalam Al-Quran. Kita tak pernah tengok makna dia. Dah ada makna tersedia. Boleh kat internet boleh dapat. Boleh beli DVD, CD atau sebagainya. Kita still tak baca. Tafsir Quran banyak. Kita lalai. Kita baca surat khabar setiap hari. Magazine setiap bulan. Tapi kita tak baca hadis Nabi SAW. Itu dah soal ibadat aja tau. Kita duduk, kita renungkan macam-macam kita buat. Kita datang ke sini kerana kita nak minta Allah tolong kita. Ampunkanlah semua dosa aku. Tutupkanlah keaiban aku di padang mahsyar, ya Allah. Aku hari ini taubat, aku kembali kepada Engkau. Aku tunduk pada perintah Engkau, ya Allah. Aku akan taat kepada Engkau, ya Rabb. Mana kita bersungguh-sungguh. Kalau kita dah buat salah lah dengan satu orang, kita benar-benar dah zalimi orang tu, kita akan nak buat, kita dah rasa menyesal, kita nak buat baik dengan orang tu. Sekarang kita dah buat salah dengan Allah. Semua hidup kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, banyak kelalaian kita. Walaupun sebenarnya saya tak ada buat apa-apa, saya sembahyang 5 waktu. Kita solat, tapi kita lalai juga dalam solat. Kita puasa, kita dah ikut trend orang Singapura. Kita puasa lampu, puasa kat gelang, puasa kat hotel. Kita tak puasa kerana Allah. Kita puasa Ramadan, kita jadikan bulan, beli baju anak-anak, cat rumah, nak bikin kuih, nak bikin itu. Bukan bulan ibadat. Kita duduk, kita kena renung all this. Memang betul. Aku hidup dah berapa tahun umur aku. Katalah kita pergi umur kita 50 tahun. Tolaklah paling maksimum 15 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Should be kita dah dapat 35 Lailatul Qadar. Satu Lailatul Qadar is 1,000 bulan. Bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Tapi kita barangkali dapat ke tidak, kita sendiri pun tak tahu. Sebab kita bagi tak faham tentang Lailatul Qadar. So ini yang kita duduk, kita fikir bahawa banyak kesalahan aku. Tapi Allah sayang pada kita. Allah kasih pada kita. Allah nak kita balik kepada dia dalam keadaan suci, bersih, baik, bagus, sempurna. So Allah pilih kita untuk pergi ke Mekah. Okay? Untuk pergi ke Mekah. Sama ada kita pergi untuk umrah atau untuk haji, kita tetap ada tahlul. Tetap ada tahlul.
So bila kita tahlul tu, kita selalu nak mengatakan pada Allah, ya Allah, aku benar-benar taubat ya Allah. Aku benar-benar minta rahmat-Mu. Aku benar-benar nak jadi hamba-Mu yang takwa. Apa kita nak buktikan kepada Allah? Saya ni jujur. Kalaulah kita boleh bayangkan, kalaulah kita nampak dosa kita melekat kat badan kita. Melekat. Kita kopek, ya Allah, aku tak nak dosa riak, aku buang. Aku tak nak takabur, aku buang. Aku tak nak menghina orang, aku buang. Aku tak nak lambatkan solat, aku buang. Dosa-dosa kita boleh buang. Tapi dosa tak nampak kan? Satu dosa tak nampak. So, rambut kita bila kita buang, kita simbolikkan kepada dosa. Sebab tu tak sama. Ada orang just gunting rambut, just gunting. Ada orang gunting rambut dengan cucuran air mata. Sebab dia rasa, dia dah mengaku pada Allah, aku buang semua tabiat aku yang buruk. Aku buang segala perkataan aku yang kotor. Aku buang segala kelalaian aku. Aku sekarang hamba Kau ya Allah, hamba Kau. Air mata dia bercucuran. Saya tu tak sama, saya bilang. Bila awak pergi, awak ada ilmu, awak faham. Bukan awak kata, yalah kalau ustazah faham. Tak mesti. Kita pun Allah boleh beri kita ilmu yang tinggi. Ingat, jangan selalu rasa diri terhina. Selalu ingat, Allah kata, wala tahinu wala tahzanu. Jangan rasa kamu hina. Jangan rasa sedih. Kamulah mulia. Sekiranya kamu beriman. In antum a'launa in kuntum mu'minun. Kamu mulia sekiranya kamu benar-benar beriman. Walaupun kita tak pandai itu, tak pandai ini. Kita bukan pensyarah, kita bukan ustaz-ustazah. Kita baca Quran pun orang baca laju ekspres. Kita baca merangkak-rangkak. Tapi kita baca from our heart. Allah bukan pandang zahir kita, rupa kita, keturunan kita, bangsa kita, ilmu kita, sijil kita. La, Allah pandang kita punya hati. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah, orang yang takwa. Okay? Awak punya ilmu pun tinggi, macam-macam sijil awak ada. Tapi kita tak takwa pada Allah. Tak ada nilai di sisi Allah. Mungkin nilai dalam dunia. Dengan sebab kita ada PhD ke, master ke apa, kita punya gaji boleh besar. Kedudukan kita ada. Tapi di sisi Allah tak ada nilai. Ada orang, mungkin dia sapu sampah saja. Tapi dia takwa kepada Allah. Orang punya barang dia tak berani ambil. Misalnya, dia lebih baik. So ingat, kita mulia. Orang mulia, orang baik. So bila kita buat sungguh-sungguh, buat perjanjian dengan Allah, aku nak jadi baik. Pimpinlah aku ya Allah. Tapi jangan balik lalai. Kita nak minta Allah punya pimpinan, kita kena usaha. Tak tahu baca Quran, pergi baca Quran. Lidah ni dah biasa cakap yang kurang baik. Kadang-kadang kita bukan mencarut. Tak mesti mencarut, tak mesti cakap lucah. Tapi cakap yang kurang baik. Nabi berkata, selalu ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kemudian, kita orang beriman pada Allah dan hari kemudian, falyakul khairan. Bila nak bercakap, cakap yang baik, yang ada kebaikan. Kalau kita cakap menyentuh orang, menyinggung orang, melukakan hati orang, menjatuhkan muka orang, cakap menunjukkan orang tu bodoh, kita pandai, ini bukan cakap yang baik. Walaupun kita cakap dengan anak, walaupun kita cakap dengan isteri atau cakap dengan suami, kalau cakapan itu menyentuh peribadi dia, menyinggung dia, ini tak baik. Ini yang kita nak ubah. So Nabi kata, falyakul khairan, cakap yang ada kebaikan. Auliyasmud, ataupun diam. Kalau kita cakap jadi gaduh, kalau kita cakap jadi masalah, dia tengah marah, aku kau cakap ni jam lagi dia naik marah. Tunggulah. Diam saja ni jam. Kalau orang tengah marah, orang kata sabarlah, sabar. Engkau boleh sabarlah. Dia akan cakap, engkau tak kena. Tak baik macam itu tau. Awak ingatlah pada Allah, takut Allah kalau turunkan azab, kalau tangan sampai kita mati masuk neraka. Neraka lah. Na'udzubillah, murtad. Pasal apa? Awak tak diam. Dia tengah marah. Betul tak? Kita pula bukan sejukkan dia. Kita provoke dia lagi. Diam sudah. Dia tengah marah, diamkan dulu. Biar dia tenang. Nak cakap pun tunggu orang tu tenang. Okay? So bila kita balik tu, kita ubah. Betul ubah.
perkataan kita, perbuatan kita semua nak ubah. Bukan pada orang luar dulu, orang dalam rumah dulu, okey? Dalam rumah kita buat banyak kebaikan. Sekira-kiranya kalau awak jadi suami, kalaulah kita tak ada, isteri ingatkan kita, rindukan kita. Kedatangan balik kerja tu dia nantikan. Okey? Kehilangan dirindukan, kematian ditangisi. Ini pesanan Sayyidina Ali. Kita hidup, kehadiran kita dinanti-nantikan, kehilangan kita, ketiadaan kita dirindui, dan bila kita meninggal, orang menangis. Apa yang orang kita buat banyak salah. Bila orang meninggal, adakah dia orang yang baik? Senyap sudah, jangan jawab. Sebab awak tak tahu orang tu baik tak baik. Dia diam. Okey? Itu bukan caranya. Yang Nabi cakap, kalau ada 40 orang mukmin mengatakan orang ni baik, mudah-mudahan dia lepas azab kubur. Bila orang kata si pulang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Susah nak cari orang macam dia, baik betul. Dia orang mukmin mengaku kebaikan awak. Tak ada ditanya, dia orang mengaku. Okey, kita nak hidup macam gitu. Balik dari Mekah nak hidup macam gitu. Buat baik, tak kira dengan siapa. Kau kenang, tak kenang. Kau sebut, tak sebut. Kau ingat, tak ingat, terpulang. Aku buat kerana Allah. Kebaikan yang kita lakukan, bukan orang dapat. Kita dapat. Suami buat baik pada anak dan isteri, pada keluarga, pada mak bapak, adik-beradik, siapa saja dia dapat. Isteri pun demikian. Anak pun demikian. Kawan pun demikian. Siapa buat, dia dapat. Okay? So ingatlah, bila kita tahlul, ingat balik. Hikmah-hikmahnya banyak saya dah terangkan. So untuk awak renungkan saja. So ini gambar tahlul. Okay. Okay. Sebelum saya tekankan gambar ibadah kurban. Minggu ni kita akan settlekan bahagian haji ni. Minggu depan kita akan ziarah kat Mekah. Okay. Saya akan tunjukkan slide-slide tempat-tempat yang bersejarah, kita akan terangkan. Sebab kalau pergi Mekah, share, pergi bawa awak pergi tempat-tempat sejarah. Dapat share, pegawai yang baik, dia betul ceritakan awak. Awak akan rasa terharu awak berada tempat ni. Tapi ada tak terangkan. So kita tak tahu. So kita dengar, besok sampai ke Mekah, share kita terangkan, lagi awak faham. Okay? Jadi itu minggu depan, 10 hari bulan. Okay? Kita tinggal 5 kali je belajar. Minggu depan 10 kita akan terangkan video ziarah Mekah. Everything yang ada kat Mekah ada dalam video. Minggu seterusnya 17 dan 24 kita akan pergi Madinah. Okey, pergi Madinah 2 minggu. Adab dan peraturan dia semua diterangkan, ditunjukkan tempat-tempat bersejarah. Kemudian 1 hari bulan Julai dan 8 hari bulan Julai kita bincang bab solat, bab jamak, bab apa-apa semua, bab solat dan apa-apa soalan yang berkaitan dengannya. 8 hari bulan terakhir. So lepas tu kita akan tutup. Bengkel haji punya surat awak dah ambil. Siapa yang nak hadir bengkel haji, tolonglah hantar dengan segera. Bengkel haji siapa pun boleh hadir. Walaupun awak tak belajar kelas ni. Waktu saya datang bengkel haji aja, boleh, no problem. Okay. Dan dari sekarang pasang azam, aku berada di Mekah tahun ni, katalah awak dah dapat kota, insya-Allah aku akan buat kurban. Jangan lokek. Kita nak bagi makan fakir miskin tau. Jangan lokek. Habis kalau saya tak pergi haji tahun ni, tak payah buat kurban. Ada duit tak? Ada. Korbankanlah kerana Allah. Jangan duit tu korbankan kepada nafsu. Okay? Ingat dah tu hadis Nabi SAW. Nabi lebih kurang maksud hadis tu. Kalau kita diberitahu atau disuruh buat satu kebaikan, atau kita teringat nak buat satu kebaikan, kadang-kadang kita teringat aku nak buat ibadah korban, atau kadang-kadang ada orang kata ini ada derma amal ke apa, awak dengar tak habis-habis amal misalnya, okay? Tak habis-habis ada jualan. So disuruh kita kepada kebaikan supaya kita keluarkan duit kita buat amal jariah. Tapi kita tak nak keluar. Kita tak nak korban. Kita tak nak bersedekah. Kita tak nak tolong orang susah. Dengar orang tu susah. Ya, kesian. Kesian aja. Duit tak pernah ulur. Misalnya. Apa kata Allah? Nanti duit yang sebanyak yang kita nak, yang dia nak buat untuk ibadah tu, kan? Korban ke, tolong orang susah ke, sedekah masjid ke, okay? Duit macam gitu akan dihabiskan pada perkara haram. Yang kita akan diazab. Sebab bukan semua orang akan dapat seruan untuk kebaikan. Itu mesti kita mesti ingat.
Ada orang semua hidup dia tak pernah dengar, tak pernah orang bilang dia, kau dermalah masjid. Kau dermalah, tak pernah. Dia hidup enjoy je, beli baju baru, beli spek baru, beli kasut baru, beli selendang baru, beli beg baru, makan angin, makan. Dia tak ada fikir soal orang susah, soal dakwah Islamiah. Dia tak fikir. Hanya orang pilihan Tuhan pilih tau, yang Allah beri dia dengar. Ada seruan, so derma, so itu, so ini, tolong orang susah, tolong orang fakir dan sebagainya. Maka bila kita dah disuruh demikian, melalui orang ni ke apa ke, dan awak tak buat, duit yang macam itu akan habis pada jalan yang sis. So berazamlah, kita akan buat korban. Kalau kita berada di Mekah, kita tak pergi Mekah, ada duit, korban, buat korban tahun ni. Dan bila ada ketiap-tiap tahun, selagi ada duit, selagi itu kita buat. So kita kasih makan fakir miskin. Faham tak? Yang kita buat, kita kasih makan fakir miskin, orang susah. So kita buatlah. Okay? Dan ini gambar. Apa ni? Tengok kambing dia punya banyak. Siapa yang ngeri jangan tengok. Daging-daging ni akan ditinkan. Selain daripada jemaah makan, akan ditinkan, diberikan pada negeri-negeri yang susah seperti Somalia dan sebagainya. Okay? Jadi kita memang benar-benar dengan buat korban, sekarang benar-benar kita menolong orang-orang yang susah. Yang awak tengok ni, ini bukan level 1, ni rooftop, Ini air raya, tapi ni semua bumbung. Bumbung Masjidil Haram ni. Dia ada 3 benda ni, bumbung. Penuh orang. Setengah kita menyangka kita semua ada di Mina Arafah kan, Muzdalifah, Mekah kosong. Awak tengok ni, raya tau. Mekah tak pernah sekurang orang. Okay, kita ambil next one, nak savekan time. Itu cuma takbir saja. Ini secara sepintas selalu, siapa yang nak ambil haji ifrad, ini yang awak kena buat. Okay. Orang yang ambil haji ifrad, maknanya dia akan mengerjakan ibadah haji sahaja di musim haji. Tak ada satu pun umrah, satu pun tak ada, sampai selesai ibadah haji. Okay. So apa dia? Dia niat dalam kapal terbang, itu rukun. Okay. Bila dah niat, dia sudah ada dalam pantang larang. So bila dia sampai ke Mekah, the next one dia buat ialah tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya bukan rukun, bukan wajib. Hukumnya sunat. Tapi kalau boleh, jangan tinggal. Sebab kalau awak tak mahu buat tawaf kudum pasal kata sunat, saya terus nak buat rukun yang nombor 3, buat sa'i, tak boleh. Sa'i tak boleh dibuat dia saja. Mesti sebelum dia ada tawaf. Tak kira tawaf fardu atau tawaf sunat. Dan sa'i tak ada sa'i selain daripada sa'i haji atau umrah. 2 macam sa'i saja. Sebelum buat sa'i mesti ada tawaf. So orang yang haji ifrad, kalau dia rasa dia nak buat sa'i sebelum pergi Arafah, dia kena buat tawaf kudum. Kalau sekiranya dia kata, saya tak nak buat sa'i dan saya tak nak buat tawaf kudum, kurang ajar punya orang. Memang kurang ajar. Biadab. Asal awak masuk Mekah, siapa pun masuk Mekah, khususia negeri Mekah, masuk dengan tawaf, keluar dengan tawaf. Kalau ada orang masuk ke Mekah, dia uzur, dia haid, kita perempuan haid. Kita tunggu sampai kita punya haid bersih, kering, mandi dan masuk. Kalau awak haji ifrad, pergi buat tawaf kudum. Haid dah kering, dah mandi. Kalau awak haji tamattu', pergi buat tawaf umrah setelah awak mandi. Masa haid tak boleh masuk masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sa'i, tak boleh solat kan?
Sa'i boleh, tapi tak boleh buat sa'i lah. Awak mesti buat tawaf dulu. Jadi awak kena tunggu. Kalau orang tu terus masuk satu tawaf pada start sampai awal, tak nak, saya tak tahu kudum, sa'i pun saya tak buat, saya tuan tidak pergi Arafah. Sah, boleh. Tapi ini orang sudah masuk saja biadab pada Allah, pada peraturan yang tak Allah tetapkan. Okay? So, ini khususia, ini speciality negeri Mekah. Mesti ada tawaf bila sampai. Walaupun orang itu dia kata, saya tak buat haji, saya tak buat umrah. Saya datang ke Mekah, ziarah mak saudara. Still, you dah masuk aja kawasan Tanah Haram, you kena pergi masjid, tawaf. Itu dia punya speciality. Tak wajib, tapi sangat digalakkan. Sangat disuruh. Walaupun dia sunat, dia bukan sunat biasa, dia sunat muakkadah. Sama juga, nanti bila balik. Balik, kita will do tawaf. Tawaf apa? Tawaf selamat tinggal. Tawaf wada atau wida. Banyak orang kita tak nak buat. Ini orang biadab. Dan kena dam tak buat. Kecuali awak ada uzur syarak, awak haid, awak sakit. Itu awak lepas. Awak tak payah bayar dam pun. Tapi orang yang tak ada sebab, tinggalkan tawaf wada, dia adalah orang biadab dan dia kena dam. Okay? Ini haji ifrad kita tengah bincangkan. Lepas dia sa'i, dia tunggulah masa untuk pergi ke Arafah. Okay? Arafah rukun. Kemudian dia akan bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah wajib. Okay? Kemudian dia akan melontar Jamrah Kubra pada hari raya. Itu wajib haji. Kemudian pada hari raya juga dia buat korban. Korbannya duit dan niat sudah dilaksanakan sebelum pergi Arafah. Okay? Sebelum pergi Arafah dah dilaksanakan. Ingat, bila nak buat apa ibadah mesti ada niat. Innamal a'malu binniyat. Awak nak buat korban, niat dalam hati, keluarkan duit. Seekor kambing, 2 ekor kambing, 1 ekor lembu, 1 ekor unta, sepulang pada awak. Awak niat saja aku keluarkan uang ini untuk membuat ibadah korban. Beri pada syekh, ustaz atau pegawai. Okay? Kat Singapura pun boleh kasih. Awak boleh beri pada staff, cakap saya wakilkan pihak ABC Travel dan mengizinkan ABC Travel untuk menguruskan korban bagi pihak saya. Kalau buat suami dan isteri, kalau dengan mak sebutkan nama dia semua, sembelihkan ibadah korban kerana Allah. Okay? Dan dengar dia jawab. Kalau dia tak jawab, tanya dia, jangan marah, awak belum jawab. Yelah. Jadilah tu. Dia buat, tak buat, mereka kena jawab ke akhirat. Okay? Awak tak usah pening-pening, awak dah serah. Mereka ada tanggungjawab. Mereka lakukan. Dapat sikit keuntungan halal, bersih, bagus. Selamat mereka. Dunia dapat untung, akhirat dapat pahala. Tapi kalau dia lalaikan, ini ada masalah. Okay? Kemudian, selepas kita melontar untuk hari raya punya, kita dah boleh bercukur dan bergunting, ni rukun. Kemudian, kalau ada yang ada setengah, dia lepas dia bermalam, daripada bercukur bergunting, dia balik ke Mekah untuk tawaf haji. Ini juga rukun. Kalau tidak, tawaf haji dibuat last. Kemudian bermalam di Mina, melontar 3 jamrah, dan selepas settle semua, nak keluar dari Mekah, akan buat tawaf wida. Tawaf wida, tawaf apa pun sama je. Cuma niat saja. Semua orang nak buat tawaf wida, tamatuk ke kiran ke ifrad, wajib niat. Saja aku tawaf wida atau wada. Habis kalau terlupa wida, wada, apa benda aku tak ingat. Bedak ke? Okay? Kita tak tahu. Selamat tinggal. Saja aku tawaf selamat tinggal. Pasal kita tinggalkan Mekah. Okay? Itu nanti dia ada bab tersendiri saya akan terangkan. Okay? Ini haji tamatuk. Sama juga niat dalam kapal terbang. Kemudian dia masuk. Haji tamatuk bererti dia akan buat umrah di dalam bulan haji. Okay? Jadi dia punya haji tamatuk. Haji tamatuk ada masa kena seekor kambing, ada masa tak kena. Yang kena ialah orang yang datang ke Mekah, terus duduk di Mekah, dari Mekah terus pergi ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Dia kena seekor kambing. Yang tak kena seekor kambing, dia masuk ke Mekah dengan niat umrah. Dia buat umrah dia satu, settle, dia keluar dari Mekah terus pergi Madinah. Dari Madinah dia duduk 10 hari, lepas tu keluar dari Madinah di Zulhulaifah, dia jatuhkan niat. Dari Madinah dia terus pergi ke Arafah. Okey, dia tak kena seekor kambing dan dia mesti musafir. Orang ini di Mina semua dia boleh salat jamak kasar.
Orang yang daripada Mekah datang ke Mina, Arafah ni semua, di Mina tak boleh jamak kasar. Dan saya dah terangkan kemarin kan, no problem kan. Kalau dia kata masalah air, kita boleh tayamum tak? Tayamum lah. Tiap waktu kita solat, kita tak ada apa-apa kerja lain. Okay? So orang yang buat haji tamattu, dia datang dengan buat umrah, niat dah kapal terbang umrah, masuk ke Mekah, buat tawaf umrah, sa'i umrah, tahlul. Habis. Dan ini dia boleh ulang lagi sampai hari dia nak pergi menunaikan haji. Syekh kata malam ni kita akan menunaikan pergi ke Padang Arafah. So dia mandi, bersihkan diri apa semua dah saya dah ajarkan, jatuhkan niat haji. Lepas tu dia terus pergi ke Arafah. Lepas Arafah, Muzdalifah, melontar, dan dia kena dam. Dam ni wajib dia bayar, seekor kambing, kerana dia haji tamattu. Okey? Dan dia bercukur. Cepatlah benda tu jalan. Haji tamattu dia dah bercukur, dia balik ke Mekah tawaf sa'i samalah dan last tawaf wida. Kemudian baru kita ambil haji kiran. Haji kiran, dia dalam kapal terbang, dia niat bukan haji, bukan umrah, tapi niat haji dan umrah. 2 in 1. Saja aku mengerjakan haji dan umrah. Dan aku ihram dengan kedua-duanya. Kalau dia niat bersyarat dan dengan syarat, talul ku tak padam jika sesuatu menghalangi. Because barangkali dia businessman, barangkali dia dapat cuti sikit. Okay? Dia cuma dapat seminggu saja. So dia ambil haji kiran lah. Tapi kalau dapat 2 minggu tak payah haji kiran, boleh ambil haji tamattu. Okay? Dan dia masuk ke Mekah dalam ihram dan dia buat tawaf kudum. Macam haji ifrad. Lepas itu, lepas dia tawaf kudum, dia buat sa'i haji, sa'i haji dan umrah sekaligus. Sa'i untuk haji dan umrah. Satu sa'i untuk haji dan umrah. Lepas tu dia pergi wukuf di Arafah. Dan dia bermalam di Muzdalifah. Lepas tu dia melontar pada hari raya punya lontaran. Dan dia kena dam seekor kambing. Dan lepas tu dia bercukur dan bergunting. Ini untuk haji dan umrah. Dia balik ke, kalau dia balik ke Mekah, dia buat tawaf untuk haji dan umrah. Kalau tak balik, last buat yang nombor 9 buat last. Dia bermalam di Mina, melontar dan dia buat tawaf haji dan umrah. Dan bila last nak balik, buat tawaf wida. Okey? Ini kalau awak baru hari ni ada, awak tak faham lah. Kalau dah start daripada awal, awak ikut saya, awak faham pun saya cakap. Okey? So kita settle yang perkara ini dan masa tak mengizinkan untuk saya terangkan tawaf wida. Minggu depan sebelum ziarah saya terangkan tawaf wida. Okey? Tawaf wida sekejap saja, tapi still ada beberapa perkara awak harus tahu. Okey? Kadang-kadang wida kita batal, kena buat balik. That's why awak mesti belajar. Okey? Dan kalau tak buat, apa dam dia? Saya nak terangkan supaya awak tahu ni berat, bukan ringan. Okey? Dan lepas tawaf wida, insya-Allah kita masuk ziarah. Wallahu alam. So mudah-mudahan yang 5 kali lagi kelas 5 kali saja, jangan ponteng. So Madinah is important. Banyak orang masuk Madinah tak ada adab. Kalau awak pergi, awak dah faham adab, awak bila masuk awak akan nampak dengan mata kepala awak nampak tak beradab. Mereka terlupa yang mereka ziarah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sebarang manusia. Bagaimana keadaan sahabat menghadap Rasulullah, bagaimana kita menghadap Rasulullah. Okey, so ini mesti ada adab, mesti belajar adab ni. Okey, jadi kalau seandainya kita sampai dan kita tak dapat berdiri depan makam Rasulullah, tak apa. Kita dah berada dalam masjid Rasulullah. Sekarang kita beribu-ribu kilometer jauh dari Rasulullah, kan? Tapi tetap Rasulullah dalam hati kita. Ini sekarang kita sudah berada dalam masjid. So kita kena jaga adab sopan dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fahkina fahki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'ali katri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tarda qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya 'ala ma'na hazabi khairi wa nufa kulla syar.
ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تأشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء ولا الآل كرام الشرفاء ولا صاب المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعسك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد المختار وآله الطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. 1 minit saja, cut habis. Berapa banyak? Ha? Lagi Pak. Saya minta merayu siapa yang belum pulangkan kad Wakaton Madrasah Sagam. Tolonglah, isi tak isi saya tak kisah, tapi tolong pulangkan by next week. Nombor 2, jangan bangun sekejap saja. 1 minit. Kelas-kelas saya setiap tahun, mungkin pelajar saya dia tahu, tapi ada orang baru kat sini. Saya setiap tahun, hujung tahun, sebelum Ramadan kita akan jual korma. Korma tu dijual dengan tak ada satu orang pun mengambil untung walaupun 5 sen. Kita jual korma, berapa harga korma kita balikkan supplier, 1 kotak $1 untuk masjid. Dan balance korma tu, duit hasil keuntungan korma, kita akan derma ke atas nama awak semua ke masjid dan madrasah yang diperlukan. Setiap tahun Alhamdulillah sampai tahun lepas kita punya keuntungan adalah dalam 15,000 atau lebih sikit. Okay? Itu kita beri pada madrasah dan masjid. Banyak madrasah masjid dah telah kita berikan. So kalau awak sama-sama nak buat amal jariah, awak buatlah order, tanyalah sahabat anda, saudara mara, 1 kotak dalam $12. Okay? Itu amal jariah. Bukan kita cari untung, tak ada untung kat situ. Okay? Wallahu a'lam. Ya, masjid belum kasih izin saya tahu. Siapa yang kuat, masih kuat lagi, tolonglah angkatkan kursi tu, taruh tepi, susun ke tepi. Siapa yang tak larat tak apa. Yang tak larat tak kena suruh kan. Yang kuat saja tolong angkat.